الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تعسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kita kesempatan dan peluang untuk sekali lagi kita berkumpul di dalam sebuah tempat yang mulia, di dalam sebuah majlis yang diberkati, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sesekumpulan manusia itu berkumpul di dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah dan mereka membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan mereka saling menghayati isi kandungan ayat Al-Quran itu, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti akan turun ke atas mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilimpahi kurniaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikerumuni oleh para malaikat Allah, wa zakarahumullahu fi man indah, dan yang keempat yang paling istimewa iaitu Allah akan memuji atau menyebut mereka di kalangan para malaikat Allah penduduk langit. Semoga kita semua termasuk di dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Dan kita mengambil kesempatan pada malam ini menyambungi tadabbur serta penghayatan dan tafsiran ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah kamu surah Al-Baqarah, fa inna akhzaha barakah, kerana sesungguhnya mengambil surah ini sebagai amalan akan membawa banyak keberkatan, wa tarkaha hasrah, dan mengabaikan surah ini pula akan menyebabkan penyesalan, wala tastati'uha al-batalah. Dan yang ketiga, surah Al-Baqarah ini juga merupakan surah pendinding yang tidak dapat ditembusi oleh mana-mana ahli sihir. Dan perbahasan ayat-ayat surah Al-Baqarah yang mana kita masih di dalam lingkungan ayat-ayat yang menceritakan mengenai sejarah Bani Israel, yang mana kita telah telusuri ayat-ayat daripada bahagian pertama penceritaan sejarah Bani Israel yang merupakan muqaddimah atau pengenalan umum mengenai asal-usul mereka yang berasal daripada keturunan para Nabi yang mulia, daripada keturunan Nabi Yaqub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihimussalam. Dan kemudian kita telah berpindah kepada ayat-ayat daripada bahagian kedua, sejarah Bani Israel yang menceritakan mengenai kisah-kisah dan peristiwa yang berkaitan dengan nikmat-nikmat yang banyak lagi besar yang Allah kurniakan ke atas Bani Israel, yang mereka tidak mensyukuri walau satu pun daripada nikmat itu. Nikmat Allah selamatkan mereka daripada Fir'aun, nikmat Allah
turunkan kepada mereka kitab Taurat yang menjadi panduan dan hidayah dan petunjuk untuk mereka. Nikmat Allah ampunkan sebilangan Bani Israel yang telah menyembah patung anak lembu yang mereka buat daripada emas. Mereka menyekutukan Allah, lalu Allah ampunkan dosa mereka, dan dengan itu mereka terselamat daripada azab neraka di hari akhirat. Nikmat Allah turunkan kepada mereka makanan dari langit, al-manna dan as-salwa. Allah naungkan ke atas mereka al-ghamam, awan yang meneduhi mereka daripada panas terik di padang pasir. Nikmat Allah pancarkan 12 mata air daripada batu yang dipukul dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam, dan banyak nikmat yang Allah beri, namun mereka kufur dan tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian kita telah berpindah pula kepada bahagian ketiga, penceritaan sejarah Bani Israel, yang Allah ceritakan lagi dengan lebih terperinci mengenai sikap-sikap buruk dan perangai-perangai jahat golongan Yahudi, yang mana antaranya yang kita telah lihat, selain daripada sikap mereka yang tidak bersyukur ke atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, antaranya adalah sikap mereka merupakan kaum dan bangsa yang sangat sombong lagi angkuh. Bukan sesama manusia biasa, namun hatta dengan Nabi dan Rasul mereka juga mereka berperilaku sombong. Bahkan hatta dengan Tuhan, dengan Allah sendiri mereka menunjukkan keangkuhan, kesombongan yang tidak ada bangsa lain mampu lakukan seperti mereka, melainkan iblis sahaja yang pernah menunjukkan kesombongan dan keangkuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah lihat, kita telah telusuri ayat-ayat daripada bahagian ketiga ini juga, dan kita telah berhenti pada pertemuan yang lalu pada ayat 75 Al-Baqarah, yang mana ayat 74 dan 75 sebelum ini, yang mana Allah menegaskan bahawasanya kebanyakan dan majoriti orang Yahudi ini adalah orang yang tidak diharapkan langsung mereka akan beriman. Kenapa? Kerana Allah berfirman, qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashadd qaswah. Allah tegaskan bahawasanya hati mereka itu telah menjadi sangat keras, dan menjadi keras seperti batu, bahkan menjadi hati mereka lebih keras daripada batu itu sendiri. Sehingga Allah turunkanlah banyak mana ayat maupun hidayah dan petunjuk, dan Allah tunjukkan betapa banyak mukjizat kepada mereka yang dibawa Nabi Musa maupun Nabi Daud maupun Nabi Sulaiman, dan semua mukjizat para nabi mereka tidak memberi kesedaran dan keinsafan langsung kepada mereka. Kenapa? Kerana hati yang telah keras seperti batu. Kerana itu Allah berfirman pada ayat 75 sebelum ini, afataqma'una ay yu'minu lakum. Allah berfirman, mafhumnya, apakah patut kamu masih berharap lagi yang mereka itu akan beriman dan percaya dan mengikuti agama Islam yang dibawa oleh kamu? Mana Allah kata tak payah berharap sangat. Jangan kata kita nak berdakwah kepada orang Yahudi, hatta baginda Nabi SAW sendiri ketika berdakwah kepada mereka orang Yahudi juga tidak beriman. Dari kalangan ramai orang Yahudi yang beriman itu tidak sampai 10 orang sahaja dari kalangan semua orang Yahudi. Kenapa? Kerana hati mereka yang telah keras seperti batu atau bahkan lebih keras lagi. Jadi berpindah pada ayat berikutnya, pada ayat 76 Al-Baqarah, yang mana Allah akan ceritakan mengenai antara satu lagi sikap ataupun perangai ataupun ciri lain golongan orang Yahudi ini, iaitu sikap yang sama yang ada pada orang-orang munafik, iaitu sikap bertalam dua muka atau hipokrit.
depan tunjukkan persahabatan dan kemesraan, namun di belakang mereka memendamkan dendam dan juga permusuhan dan membuat pelbagai perancangan jahat untuk tikam orang Islam dari belakang. Jadi kita lihat bagaimana Allah berfirman pada ayat 76 Al-Baqarah ini. Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan ingat, dan apabila mereka, yakni orang-orang Yahudi itu, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman. Bila orang Yahudi kat Madinah, mereka tersempak dengan para sahabat Nabi di Madinah, kerana orang Islam dengan orang Yahudi sama-sama hidup di Madinah. Qalu amanna. Mereka orang Yahudi akan berkata kepada para sahabat Nabi, orang-orang Islam ini, orang Yahudi akan kata apa? Amanna, kami telah beriman. Wa idza khala ba'duhum. Allah berfirman lagi, dan apabila mereka orang-orang Yahudi itu telah kembali bersendirian sesama mereka. Tadi bila depan-depan orang Islam, mereka mengatakan amanna, kami dah beriman. Mana kita geng lah, kita kawan. Tapi bila mereka dah berpisah dengan orang Islam dan berkumpul sesama mereka sahaja, Allah berfirman, qalu, sebahagian daripada orang-orang Yahudi itu berkata kepada geng-geng Yahudi yang tadi bertemu dengan orang Islam dan mengaku beriman. Jadi Allah berfirman, qalu, mereka orang Yahudi berkata sesama mereka, atuhaddithunahum, patutkah kamu menceritakan kepada mereka, yakni orang-orang Islam itu, bima fatahallahu alaikum, mengenai apa yang telah Allah terangkan, jelaskan kepada kamu, yakni di dalam kitab Taurat, liyuhajjukum bihi inda rabbikum, supaya dengan itu mereka, yakni orang Islam, mempunyai hujah untuk mengalahkan kamu, berhujah di sisi Tuhan kamu. Afala taqilun, tidakkah kamu berakal? Okey, jadi ayat ni kita akan lihat nanti ada sababun nuzul, ada sebab penurunan dia, ada kisah atau peristiwa di sebalik penurunan ayat ini. Tapi sebelum itu kita lihat satu perbandingan terlebih dahulu, yang mana kita kata tadi ayat ini yang Allah nak cerita tentang antara satu ciri dan perangai buruk orang-orang Yahudi adalah mereka bersikap hipokrit, bertalam dua muka. Depan tunjuk baik, lemah lembut dan kemesraan, tetapi di belakang tabir mereka memendamkan permusuhan. Jadi ayat ini merupakan ayat yang sangat mirip dengan satu lagi ayat di awal Al-Baqarah, yang mana Allah menceritakan mengenai golongan al-munafiqin, orang-orang munafik. Ayat 76 Al-Baqarah ni Allah berfirman awalnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau kita imbau pada sekitar ayat 14, tak silap, ayat 14 surah Al-Baqarah. Awal-awal Al-Baqarah ketika Allah cerita tentang ciri-ciri golongan al-munafiqin, tentang ciri orang-orang yang di Madinah yang bukan Yahudi, orang Arab Madinah yang mereka memeluk agama Islam bukan kerana keimanan tetapi kerana kepentingan dunia. Dia kata kalau kita masuk Islam, mungkin Nabi tengok kita ni susah, kita ni miskin, Nabi bagi zakat kat kita sikit. Mungkin kita perlu ke apa-apa projek, senang nak dapat sebab kita orang Islam. Jadi Allah berfirman pada ayat 14 Al-Baqarah ketika cerita tentang orang munafik, yang bunyi ayatnya sangat mirip dengan ayat 76 Al-Baqarah yang cerita tentang golongan satu lagi yang hipokrit, orang Yahudi. Ayat 14 Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Allah cerita dulu tentang orang munafik. Allah berfirman, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka akan kata kami telah beriman.
sebiji macam yang diucapkan orang Yahudi yang Allah rakamkan dalam ayat 76 ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Sama seperti orang munafik, orang Yahudi bila bertemu dengan orang beriman, mereka akan kata kami juga telah beriman. Di ayat 14 juga Allah berfirman setelah itu, wa idza khalau ila syayatinihim. Tetapi apabila mereka kembali bersendirian dengan ketua-ketua mereka, barulah mereka tunjukkan perangai sebenar mereka dan permusuhan yang mereka pendamkan, yang mereka tidak zahirkan depan orang Islam. Sama yang Allah muatkan pada ayat 76 Al-Baqarah ini, wa idza khala ba'dhum ila ba'din. Demikian juga orang Yahudi bila mereka dah berpisah dengan orang Islam dan mereka duduk sesama mereka sahaja, barulah mereka mengucapkan kata-kata yang menzahirkan kebencian dan permusuhan mereka terhadap orang-orang Islam dan orang beriman. Jadi ayat ini turun, ayat 76 Al-Baqarah ini, yang Allah nak jelaskan bahawasanya sifat hipokrit ataupun penyakit nifaq yang membuatkan seseorang itu mempunyai perangai munafik bukanlah terbatas kepada satu golongan sahaja. Sifat hipokrit ni bukan ada pada orang munafik sahaja, tetapi juga ada di kalangan orang Yahudi dan sangat merebak di kalangan mereka. Yang mana ketika setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, yang mana sebelum itu orang Yahudi sangat menguasai ekonomi di Madinah. Hatta penduduk asal di Madinah iaitu Aus dan Khazraj yang selalu berperang dan berbunuhan sesama mereka, akhirnya menyebabkan ekonomi mereka semakin runtuh dan semakin hancur dan dikuasai ekonomi oleh orang Yahudi di Madinah. Namun setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dan perkara pertama antara pertama yang Nabi buat setelah berhijrah adalah Nabi mempersaudarakan sesama semua orang Islam, sesama orang Madinah dan hatta sesama orang Mekah yang berhijrah ke Madinah dengan Aus dan Khazraj. Lalu kesan daripada persaudaraan seagama sesama orang Islam ini akhirnya mengukuhkan persaudaraan dan persahabatan, lalu mengukuhkan lagi ekonomi orang Islam di Madinah, sehingga akhirnya orang Yahudi merasa kesal dan kecewa. Mereka rasakan kalaulah tidak Nabi orang Arab ini datang ke Madinah dan menyatukan orang-orang Islam ini dan mereka kekal berpecah belah, nescaya kita orang Yahudi dah menguasai Madinah terutama ekonominya. Tapi dengan Nabi datang ke Madinah, Nabi pulihkan masyarakat Islam dan persaudaraan persahabatan, lalu ekonomi juga menjadi baik di kalangan orang Islam. Lalu orang Yahudi merasakan bila mana mereka lihat ekonomi orang Islam di Madinah juga semakin berkembang dan semakin baik, dan sudah mengatasi ekonomi orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi dengan 3 kabilah yang besar, Bani Nadir dan Bani Qainuqa dan Bani Quraidah, mereka merasakan kita sekarang orang Yahudi dah tak boleh nak bergantung sesama kita sahaja untuk kuatkan ekonomi kita. Kita tetap kena jalankan perniagaan dengan orang-orang Islam. Kita tetap kena jalinkan hubungan dan baik-baik dengan mereka. Kita jangan tunjuk kita ni musuh dengan mereka. Kita jangan cakap jahat-jahat dengan mereka. Nanti diorang tak nak berjual beli dengan kita, habis kita. Jadi sebab itu peniaga-peniaga Yahudi di Madinah demi nak menjaga periuk nasi mereka dan nak memastikan keuntungan mereka sentiasa meningkat, dan mereka nak pastikan hubungan perniagaan mereka dengan orang Islam tidak terjejas. Lalu kerana itu setiap kali bertemu dengan orang Islam, mereka akan mengampu dan memuji dan mengucapkan kata-kata yang baik sampai sanggup mengaku sebagai orang beriman, padahal mereka tidak beriman pun. Jadi kerana itu bila setiap kali mereka jumpa orang beriman, mereka kata jom kita berniaga sama-sama kami. Orang Islam kata tak apalah, saya nak beli daripada kedai kawan saya seagama dengan saya ni. Tiba-tiba orang Yahudi ni kata apa? Apa masalah, kita pun seagama juga, kerana amanna, kami juga telah beriman. Jadi bila mana ini antara perkara yang selalu
dilakukan oleh peniaga-peniaga Yahudi di Madinah. Bila jumpa dengan orang Islam, tunjuk kemesraan, persahabatan dan mengaku seagama dan beriman. Dan kata lagi, kamu rasa kami tak beriman? Kami dah beriman, buktinya kami akui. Sebagaimana kamu orang Islam akui Nabi Musa itu utusan Allah, kami orang Yahudi juga mengakui bahawasanya Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah utusan Allah. Jadi orang Islam tanya balik, macam mana kamu tahu dia adalah utusan Allah? Jadi orang Yahudi tanya, mana kami tak tahu? Pendeta-pendeta kami dahulu selalu cerita bahawa dalam kitab Taurat dah cerita tentang ramalan kemunculan Nabi sekian-sekian yang sifatnya sekian-sekian, yang kami tengok sebiji macam yang ada pada Nabi kamu. Jadi bila orang Islam dengar apa yang diceritakan oleh peniaga-peniaga Yahudi, mereka kata kami beriman, kami akui, kami iktiraf baginda adalah Nabi yang Allah utus. Jadi sebab tu Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka, yakni peniaga-peniaga Yahudi berjumpa dengan orang-orang Islam, mereka akan kata amanna, kami juga telah beriman. Mana kita bukan berbeza agama ke tak, kita kira saudara juga. Sebagaimana kamu beriman dengan Nabi, kami beriman dengan Nabi. Kamu beriman dengan kitab, kami beriman dengan kitab. Tapi bila orang Islam tanya pada mereka, kalau betul kamu beriman dan akui dan iktiraf kerasulan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengapa kamu tidak terima Al-Quran? Kenapa tidak amalkan Al-Quran? Kenapa tak datang salat sama-sama dengan kami kat masjid orang Islam? Jadi mereka kata apa? Memang betul kami akui dan iktiraf baginda adalah Nabi. Tetapi mereka kata apa? Kami cuma amanna. Kami tak kata pun kami beriman dan akan ikut dan turuti dan amalkan isi kandungan kitab yang dibawa Nabi kamu. Kami cuma amanna, kami cuma beriman. Beriman sahaja, yakni kami percaya di utusan Allah. Jadi orang Islam kata, menaci macam tu, kalau kamu beriman dengan Nabi ni, mana kamu kena ikut dia lah. Jadi peniaga-peniaga Yahudi ni, dia tak nak kata, tak, kami tak beriman, kita berbeza agama. Nanti dia tak dapat keuntungan pula, bisnes terjejas. Tapi kalau dia kata, jom kita beriman, kita ikut agama Nabi ni, kita beramal dengan Al-Quran, nanti pendeta-pendeta Yahudi mereka marah pula. Jadi mereka ambil jalan tengah, orang kata neutral lah, jalan selamat. Jadi mereka kata, peniaga-peniaga Yahudi yang nak jaga periuk nasi ni, mereka pun kata, orang Islam, apakah kamu semua akui dan iktiraf dan beriman bahawasanya Nabi Musa itu adalah utusan Allah? Orang Islam kata, ya benar, kami akui dan iktiraf dan beriman Nabi Musa bukan Nabi Musa je, semua Nabi Bani Israel kami akui dan beriman dan iktiraf adalah utusan Allah. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, semua Nabi kami orang Islam beriman, akui, iktiraf. Lalu orang Yahudi kata, dah kamu beriman dengan Nabi Musa, adakah kamu ikut kitab Taurat Nabi Musa? Orang Islam macam logik juga dia cakap ni. Jadi orang Yahudi kata lagi, kamu beriman dengan Nabi Daud, akui dia adalah Nabi Rasul utusan Allah. Adakah kamu beramal dengan kitab Zabur? Orang Islam kata tak. Orang Yahudi tu kata, kamu beriman dengan Nabi Isa alaihi salam, adakah kamu beramal dengan kitab Injil? Orang Islam kata tak. Jadi orang Yahudi kata, samalah macam kami, sebagaimana kami orang Yahudi tak paksa kamu orang Islam yang beriman dengan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa semua ni, kamu beriman tetapi tak memestikan kamu mengikut kitab-kitab mereka. Sebab apa? Sebab mereka adalah Nabi Bani Israel. Kami sahaja Bani Israel yang wajib ikut mereka. Kamu orang Arab tak payah ikut mereka, sebab mereka Nabi, tapi Nabi untuk kami Bani Israel, bukan Nabi untuk kamu. Jadi orang Islam tanya straight to the point dah, nak cakap apa sebenarnya panjang-panjang ni. Jadi orang Yahudi kata, demikianlah kami orang Yahudi, kami juga akui, iktiraf betul bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul utusan Allah.
Namun itu tidak memestikan kami untuk jadi pengikut dia dan beramal dengan Al-Quran, sebab dia adalah Nabi berbangsa Arab yang hanya wajib diikuti orang Arab. Jadi orang Yahudi dia nak kata apa? Sebagaimana kami orang Yahudi hanya wajib ikut Nabi Bani Israel, kamu orang Islam tak payah ikut Nabi Bani Israel. Demikianlah kami tidak wajib ikut Nabi orang Arab yang hanya wajib diikuti oleh kamu orang Islam, orang Arab sahaja. Jadi itu yang Allah nak jelaskan apabila mereka berkata kepada orang Islam amanna. Mereka sekadar kata kami beriman. Mana secara umum kami dengan kamu orang Islam banyak persamaan. Kenapa kita nak bergaduh, bermusuhan, berperang? Tak, kita sama. Kamu Tuhan kamu orang Islam siapa? Allah. Kami orang Yahudi pun Tuhan kami Allah. Kamu orang Islam, kamu beriman dengan kitab, kamu ada kitab kamu Al-Quran. Fine, tak apa, ikut. Kami tak ada gaduh dengan kamu. Kamu nak ikut Quran, kami tak halang. Sebagaimana kami orang Yahudi, kami tak nak ikut Quran, kami nak ikut Taurat. Kamu janganlah halang. Jadi sebagaimana mereka kata kamu orang Islam, kamu ada kiblat kamu Kaabah, kamu salat menghadap Kaabah, silakan, kami tak kacau. Demikianlah kami orang Yahudi, kami tak nak salat menghadap Kaabah, kami nak salat menghadap Baitul Maqdis. Kamu orang Islam jangan pertikaikan. Jadi demikianlah bila mana mereka nak tegaskan, seolah-olah nak kata bahawasanya semua agama, iaitu terutama tiga agama ini, Islam dan Yahudi dan Nasrani, adalah agama yang sama. Kerana semuanya berasal dari Tuhan. Sebagaimana orang Islam ikut Quran yang diturunkan Tuhan yang sama, iaitu Allah, dan orang Yahudi beriman dengan kitab Taurat yang diturunkan oleh Tuhan yang sama, Allah, dan orang Nasrani juga beriman dengan kitab yang Injil yang diturunkan oleh Tuhan yang sama, iaitu Allah. Jadi mereka kata cuma kita berbeza nabi dan kitab, dan tata cara beribadah berbeza kiblat, tapi secara umum kita semua sama. Tak ada beza sangat agama Islam dengan Yahudi dengan Nasrani. Jadi tujuan mereka ni nak mengaburi orang Islam, dan nak mengatakan semua agama adalah sama di sisi Allah. Padahal Allah tegaskan di dalam surah Ali Imran, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diiktiraf di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan semua ajaran atau kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran adalah telah dimansukhkan. Yang hanya diterima Allah setelah penurunan Al-Quran adalah kitab ini sahaja dan tidak kitab-kitab sebelumnya. Dan ini usaha yang pernah dilakukan oleh golongan ahli kitab di zaman itu, iaitu nak menggambarkan seolah-olah semua agama ini sama. Ikutlah agama Yahudi ke Nasrani ke agama Islam, sama sahaja. Tak perlu dakwah orang bukan Islam masuk Islam, asalkan dia beragama kira masuk syurga. Tuhan terima asal ikhlas sahaja. Ini usaha yang mirip yang juga ada diusahakan oleh segolongan atau beberapa golongan dan beberapa pihak di akhir zaman ini, sekitar beberapa tahun yang lepas, yang mana kita tahu ada dakwah ataupun seruan atau ajakan kepada penyatuan agama. Yang mana mereka mengatakan, mereka mengajak untuk kita membina sebuah rumah ibadah yang menghimpunkan semua tiga agama langit ini. Mereka kata kita bina satu rumah ibadah dan kita namakan agama ini agama Ibrahimiyah. Sebab dari agama Islam ke, orang Yahudi ke, orang Nasrani, asal mereka semua daripada ajaran Nabi Ibrahim, cuma kemudian pengikut-pengikut kemudian itu yang menyelewengkan. Jadi mereka kata kita anuti satu agama yang dinamakan agama Ibrahimiyah, dan kita bina satu rumah ibadah yang mana rumah ibadah tu orang Islam boleh salat, orang Yahudi boleh beribadah, orang Nasrani pun boleh sembah dan beribadah dan buat ritual agama dia di situ. Dan mereka kata kita cetak satu kitab agama yang menghimpunkan Al-Quran dan Taurat dan Injil semua sekaligus. Macam lah semangat sangat, Quran 30 juzuk tak habis baca, nak sambung Bible, Taurat, Injil pula lagi, memang tak baca nanti. Jadi ini yang Allah nak tegaskan bahawasanya Islam
Dalam Islam memang diizinkan, Islam berikan kebebasan memilih agama. Tetapi bila Islam beri hak untuk individu itu memilih agama, bukan bererti Islam mengiktiraf semua agama dan membenarkan penyatuan agama dan menganggap semua agama adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman pada ayat 76 ini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka peniaga-peniaga Yahudi bertemu dengan orang beriman, mereka gambarkan yang mereka juga telah beriman. Mereka kata kami beriman walaupun kami tak ikut Nabi kamu, tak ikut kitab kamu, tapi kamu Tuhan kamu Allah, Tuhan kami Allah. Kamu ada Nabi, kami ada Nabi. Kamu ikut kitab, kami ikut kitab. Perselihan tu kita janganlah gaduh sangat. Yang penting kita ada bersamaan. Jadi mereka dah tunjukkan yang mereka akui kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab memang baginda ada disebutkan ramalan kemunculan dan sifat-sifat dan ciri baginda dalam kitab Taurat mereka. Jadi diorang bagi tahu orang Islam siap-siap, kami beriman dia adalah Nabi. Memang dalam Taurat kami ada sebut pasal dia, cuma kami tak boleh ikut dia sebab kami terikat dengan Taurat Nabi Musa, tu saja. Jadi orang Islam pun iyalah kot, betul lah kot. Diorang cakap macam tu, tapi paling-paling kurang diorang kata diorang iktiraf Nabi kami sebab ada sebut dalam kitab Taurat. Cuma diorang tak ada ikut, tu cerita lain. Lalu tu bila diorang bersama dengan orang Islam, lalu Allah berfirman wa idza khala ba'duhum ila ba'din, dan apabila mereka peniaga-peniaga Yahudi tadi yang dah cerita pasal maklumat Nabi dalam kitab Taurat kepada orang Islam dan nyatakan sebab apa mereka tak ikut Nabi dan mereka rasa orang Islam percaya dah. Lalu apabila peniaga-peniaga Yahudi ini kembali bersama dengan pendeta-pendeta mereka, dan pendeta-pendeta mereka pun baru dapat tahu yang orang-orang bawahan, orang awam ni tadi, peniaga-peniaga Yahudi ni tadi ada ceritakan kepada orang Islam tentang maklumat-maklumat ramalan kemunculan Nabi yang ada dalam kitab Taurat mereka, yang sepatutnya maklumat itu sulit rahsia, tak boleh cerita kat orang. Jadi sebab tu pendeta-pendeta Yahudi bila dah bertemu semua dengan peniaga-peniaga mereka, orang-orang bawah ni, mereka kata apa? Qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Pendeta-pendeta Yahudi ni marah dan kata, patutkah kamu, peniaga-peniaga Yahudi ni, patutkah kamu ceritakan kepada mereka orang-orang Islam itu tentang apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu di dalam kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi orang Yahudi, masa peniaga Yahudi bila jumpa dengan orang beriman, berkawan, tunjuk kemesraan dan kata kami beriman, kami iktiraf Nabi kamu sebab ada sebut dalam kitab Taurat kami, sebagaimana kamu orang Islam iktiraf Nabi Musa kami sebab ada sebut dalam Quran kamu. Jadi pendeta-pendeta Yahudi ni bila tahu, dia marah orang-orang bawahan mereka ni. Kata, siapa suruh kamu bagi cerita ke orang Islam yang dalam kitab Taurat kami, dalam kitab Taurat kita ada sebut pasal Nabi mereka ni. Ini patut rahsia sulit, jangan cerita. Jadi orang-orang peniaga-peniaga Yahudi ni pelik. Ingatkan bila kita tunjukkan kemesraan, kita kata kita beriman, kita hipokrit, bertalam dua muka dengan orang Islam tadi, ingat pendeta-pendeta kita seronok, gembira, bangga dengan kita. Pasal apa dia pergi marah pula? Jadi peniaga-peniaga Yahudi peliklah. Tanya, tuan, kami tadi jumpa mereka, kami cuma kata kami iktiraf Nabi mereka tu Nabi yang Allah dah bagi tahu dalam kitab Taurat, tu je. Tapi kami tak kata pun kami akan ikut Nabi tu dan kitab Al-Quran mereka. Tak, kami tak akan ikut pun. Jadi apa yang masalah? Kenapa marah sangat ni tuan? Jadi pendeta-pendeta Yahudi ni jelaskan apa sebab yang sepatutnya mereka rahsiakan maklumat bahawasanya dalam Taurat ada cerita pasal Nabi SAW. Patutnya jangan cakap. Patutnya diam aja, cakap tak, dalam Taurat kami tak ada sebut pun pasal Nabi itu. Kami tak kenal pun Nabi orang Arab. Yang kami tahu semua Nabi mesti Bani Israel. Orang Arab tak layak jadi Nabi. Jadi kenapa kena rahsiakan maklumat tentang Nabi? Kenapa tak boleh bocorkan? Padahal kalau bocorkan pun bukan mereka akan rasa wajib ikut Nabi dan Al-Quran. Jadi mereka jelaskan apa sebab dia.
liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Pendeta-pendeta Yahudi ni kata apa? Sebab bila kamu dah bagi tahu pada orang Islam bahawa dalam Taurat kita ada cerita pasal Nabi ni akan muncul dan sifat-sifat dan ciri dia, mereka kata apa? Nanti hari akhirat ini akan menjadi hujah bagi orang Islam untuk mengalahkan kita. Maknanya apa? Maknanya mereka nak kata nanti hari akhirat bila Tuhan panggil orang Islam, tanya orang Islam, kamu dah beriman tak dengan Al-Quran yang aku turunkan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aku utuskan? Orang Islam kata kami beriman, kami dah ikut dan kami jadi pengikut baginda. Jadi Allah kata okeylah, kamu boleh masuk syurga. Lalu bila Tuhan panggil pula orang Yahudi, Tuhan akan tanya orang Yahudi, kamu orang Yahudi, kamu beriman tak dengan kitab Al-Quran, kitab yang terakhir yang aku turunkan dan aku utus bersama Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi orang Yahudi akan jawab apa? Mereka tak beriman. Tapi takkan mereka nak kata tak kat Tuhan, Tuhan kami tak beriman, kenapa sekali kami nak campak kami dalam neraka? Kami tak takut. Takkan nak cakap macam tu dengan Tuhan. Jadi orang Yahudi ni kata, pendeta Yahudi ni kata, nanti kalau Tuhan tanya kita hari kiamat, kamu beriman tak dengan Nabi yang bawa Quran yang aku utus akhir zaman? Orang Yahudi akan kata, mestilah kita cakap kita tak beriman. Dan kalau Tuhan tanya, kenapa kamu tak beriman? Jadi orang Yahudi kata, kita ada alasan, kita ada jawapan, kita dah ready siap-siap. Apa dia? Dia orang kata bila Tuhan tanya kita, apa sebab kamu tak beriman? Orang Yahudi, orang Islam beriman, kenapa kamu orang Yahudi tak beriman? Orang Yahudi kata, kita akan jawab pada Tuhan, kita akan kata, Tuhan, maaflah kami tak tahu pun ada ramalan tentang Nabi ni, kami bilik-bilik dalam kitab Taurat, kami tak jumpa pula, tak tahu pun pasal Nabi bangsa Arab yang bawa Quran, yang ciri-ciri dia, sifat-sifat dia macam ni. Mungkin nuskhah salinan kitab Taurat kami ada yang kurang-kurang kot, minta maaf Tuhan, kami bukan tak nak beriman, kami tak perasan Nabi tu ada disebut dalam Taurat. Jadi mereka rasa Tuhan boleh ditipu. Jadi mereka kata tak apa, nanti Tuhan tanya kenapa tak beriman, kita cakaplah kami nak beriman tapi kami tak tahu, tak perasan Nabi tu ada disebut dalam kitab Taurat. Kalau kami tahu mesti kami dah beriman. Kami baca dalam Taurat tak jumpa pasal Nabi ni. Jadi mereka kata bila Tuhan tanya dan kita jawab macam tu, Tuhan akan kata tak apalah, dah nak buat macam mana, korang baca Taurat, korang dah cari Nabi ni tapi tak jumpa, tak perasan, tak apalah, aku lepaskan kamu masuk syurga. Dia orang ingat dia orang boleh tipu Tuhan, macamlah Tuhan tak tahu isi hati mereka. Jadi mereka kata masalahnya sekarang, kita kat dunia sekarang, kita dah cerita pasal maklumat Nabi ni yang ada dalam Taurat, kita dah cerita kat orang Islam. Jadi nanti hari akhirat, bila Tuhan tanya kita kenapa kamu tak beriman, kita kata kami tak perasan, kami tak tahu dalam Taurat ada sebut pasal Nabi ni. Lalu Tuhan dah tertipu, tiba-tiba orang Islam dengar perbualan kita dengan Tuhan, orang Islam akan cakap apa? Orang Islam akan menyapuk dan kata, kejap Tuhan. Orang Yahudi kata dia tak tahu pasal Nabi dalam kitab Taurat. Kejap Tuhan, ingat kami lah, dulu kat dunia, masa kat Madinah, rasa pernah sekali orang-orang Yahudi jumpa dengan kami. Mereka lah yang cerita pada kami bahawa dalam kitab Taurat mereka ada cerita pasal Nabi akhir zaman. Jadi mereka kata, habiskan tu lagi tu. Patutnya Tuhan dah tertipu dengan jawapan kita. Tiba-tiba orang Islam jadi saksi, kata Tuhan dia penipu. Sebenarnya dia orang pernah cerita kepada kita tentang Nabi dalam kitab Taurat. Lalu Tuhan kata, berani korang tipu aku, hampir-hampir aku tertipu dengan jawapan palsu kamu. Lalu mereka kata, kita ada jawab apa dekat Tuhan? Jadi sebab tu punya marahnya pendeta Yahudi ini sampai mereka kata pada orang-orang bawahan mereka tadi, afala taqilun, kamu ni tak ada akal ke? Mana tak boleh fikir ke? Nanti aku dah siapkan jawapan untuk kita selamat hari akhirat kalau Tuhan nak tendang kita masuk neraka. Aku dah siapkan jawapan ni, Tuhan dah boleh kena tipu. Tiba-tiba korang pergi bocorkan maklumat pada orang Islam dan orang Islam akan bocorkan pada Tuhan dan Tuhan tahu kita tipu. Jadi itu mereka punya marah dan mereka kata afala taqilun, tidakkah kamu itu berakal? Tu kita lihat bagaimana Allah nak gambarkan juga tentang sifat atau sikap orang Yahudi ini
yang mereka ini kepercayaan akidah mereka adalah kepercayaan yang sangat karut, yang mereka kepercayaan bahawa Tuhan itu macam manusia. Tuhan boleh ditipu dan boleh disembunyikan apa yang di dalam isi hati mereka. Mana mereka nak kata selagi kita tak cerita benda rahsia ni pada orang lain, jangan kata orang tak tahu, Tuhan pun tak tahu kalau kita tipu Tuhan. Jadi sebab itu Allah berfirman pada ayat 77 setelah tu. 77 tu pelengkap. Allah berfirman dah masuk waktu syak belum? Belum lagi. Dah. Sikit lagi. Jadi Allah berfirman, awala ya'lamun anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Masuk waktu. Kita berhenti seketika untuk laluan azan. Pada ayat 77 itu, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah berfirman mafhumnya, mereka, yakni pendeta-pendeta Yahudi itu, mereka berani berkata demikian. Mana mereka berani nak tipu Tuhan, dan tidakkah mereka ketahui bahawasanya Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan. Mana Allah turunkan ayat ni dalam bentuk persoalan. Allah tak sekadar kata orang Yahudi takkan boleh tipu Tuhan sebab Tuhan itu Maha mengetahui. Tak. Tapi Allah turunkan ayat yang seolah-olah mempersoalkan. Maknanya nak kata, kalau budak-budak yang dia rasa macam Tuhan ni macam manusia, tak tahu benda yang tersembunyi yang orang rahsiakan, tak apalah. Tapi sekarang ni yang kata Tuhan boleh ditipu, dan kalau kita tak cakap, tak cerita kat orang lain, Tuhan pun tak tahu yang kita tipu rahsiakan dari Tuhan. Yang kata ni siapa? Ahli kitab, pendeta, ulama-ulama Yahudi yang berpendidikan tinggi. Sebab tu Allah turunkan ayat ni seolah-olah dengan nada hairan dan pelik. Allah kata mereka ni tak tahu ke? Allah bukan sekadar kata Allah tahu tak? Allah kata mereka ni tak tahu ke yang Allah tu Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang zahir. Jangan kata patut ulama Yahudi, budak sekolah tadika pun kalau kita tanya dia, Allah mengetahui yang rahsia dan tersembunyi dan yang zahir ke? Yang zahir sahaja. Budak tadika belajar asas akidah pun tahu Allah ni tahu segala yang zahir dan tersembunyi. Tapi ulama Yahudi, pendeta, mereka kata tak. Tuhan ni dia macam kita manusia lah. Kalau kita sorok-sorok dia tak tahu. Kalau kita cakap bisik-bisik dia tak berapa dengar. Kalau kita cakap terang-terang cerita kat orang baru Tuhan tahu. Dan inilah kepercayaan di kalangan mereka. Mereka anggap Tuhan ni macam kita, macam manusia, boleh ditipu, boleh dilawan, boleh diperangi, boleh dikalahkan dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang orang tertanya-tanya, orang Yahudi ni, dia orang contoh sekarang dia orang nak kuasai Palestin, berperang dengan orang Islam sejak berpuluh tahun. Kalau kita tengok balik, dia orang ni adalah golongan ahli kitab. Dia orang dah tahu dah. Dia orang baca Taurat, baca Injil, baca Zabur, baca Quran pun mereka baca, hadis pun mereka kaji, dan mereka tahu memang akhir zaman nanti Allah akan beri kemenangan kepada orang Islam. Dia orang tahu tu, dia orang yakin. Tapi kenapa mereka tak berserah sahaja? Kenapa mereka tetap berkeras nak lawan orang Islam, nak lawan Tuhan? Padahal mereka tahu dalam wahyu jelas mengatakan Allah akan bela hamba-hambanya yang beriman. Dia orang tahu dia orang akan kalah, tapi dia orang tetap nak lawan. Sebab apa? Sebab mereka kata, yelah tu Tuhan yang kata Tuhan akan bagi kemenangan pada orang Islam. Tapi mana tahu kot kita usaha lagi, kita kumpulkan tentera kita, ramaikan lagi sekutu-sekutu negara-negara yang boleh berpakat dengan kita cipta teknologi senjata yang lagi canggih, kot kita boleh kalahkan Tuhan. Dia rasa Tuhan ni macam orang lah. Dia rasa apa takdir Tuhan kita boleh bantah, kita boleh ubah, kita boleh kalahkan Tuhan. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab-kitab yang mereka dah selewengkan, banyak ayat-ayat yang nampak macam Tuhan ni macam kartun aja pada mereka. Antaranya yang Allah bantah di dalam Al-Quran, orang Yahudi mereka mendakwa. Sikit pelengkap ayat 77 ni, yang mana mereka mendakwa, antaranya mereka kata, kenapa Tuhan jadikan dalam seminggu 7 hari? Kita tanya dah kenapa? Dia kata
Padahal Tuhan ciptakan alam semesta berapa hari? 6 hari. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah ciptakan alam semesta, langit, bumi dan apa antara keduanya dalam 6 masa 6 hari. Jadi orang Yahudi kata Tuhan cipta alam semesta 6 hari, pasal apa seminggu ada 7 hari? Kita tanya kenapa? Dia orang kata pasal lepas Tuhan cipta alam semesta hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Tuhan rasa penat. So Tuhan nak ambil holiday satu hari. Korang manusia setiap beberapa bulan holiday lagi-lagi kat Malaysia, takkan Tuhan tak ada holiday kot. Jadi dia orang kata Tuhan pun penat nak ambil cuti juga. Sebab tu Tuhan dah penat cipta alam semesta yang luas ni. Tuhan ambil cuti satu hari, hari Sabtu. Dan itulah cuti kami orang Yahudi, hari Sabtu juga cuti Tuhan. Jadi Allah bantah, antaranya Allah berfirman bila mereka dakwa Tuhan bercuti hari Sabtu, Tuhan ambil satu hari cuti, penat cipta alam semesta 6 hari. Allah berfirman antaranya dalam surah Qaf ayat 38. Surah Qaf ayat 38 Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam." Dan demi sesungguhnya memang kami telah mencipta langit-langit dan bumi dan apa antara keduanya dalam 6 hari 6 masa. Wa ma massana min lughub. Sedangkan kami tidak terkena sedikit pun daripada keletihan. Tuhan tambah tu, kami tidak kena sikit pun daripada keletihan, semata-mata nak batalkan dakwaan orang Yahudi yang kata Tuhan ambil hari Sabtu tu sebab nak bercuti, lihat dah penat cipta alam semesta. Tu baru satu yang kita baca, baru kita dengar, kita rasa tergelak. Biar betul dia orang dia cakap Tuhan macam manusia, dah buat kerja kena berehat apa semua. Antaranya lagi mereka mendakwa, mereka kata Tuhan bila mana Tuhan cipta manusia dan malaikat kata Tuhan jangan jadi manusia khalifah kat muka bumi, nanti dia tumpahkan darah, lakukan kerosakan. Tuhan kata aku tahu kamu menyibuk aja seketika aku nak buat apa, nak lantik siapa khalifah. Jadi malaikat kata Tuhan ni dia cipta manusia lantik khalifah, nanti dia menyesal baru tahu. Jadi Tuhan jadikan manusia khalifah sampai bila manusia dah melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Akhirnya orang Yahudi kata akhirnya Tuhan bersedih dan kecewa dan duduk sendiri, tak panggil malaikat meeting apa semua, tak ada. Tuhan duduk bersendiri. Malaikat tanya Tuhan kenapa tu? Aku sedih lah pasal apa manusia ni aku cipta dia macam-macam, aku bagi kemuliaan, kurniaan, dia pergi lakukan kerosakan dan menumpahkan darah sampai akhirnya Tuhan jatuh sakit. Dan sampai tahap malaikat risau, Tuhan dah jatuh sakit, siapa nak ganti Tuhan dekat aras tinggal sana, siapa nak tadbir muka bumi. Sampai malaikat datang ziarah Tuhan, Tuhan apa khabar? Rasa elok dah sikit ke daripada semalam, demam macam mana dah reda sikit ke? Tu kepercayaan mereka pada Tuhan, yang mereka anggap Tuhan ni macam manusia. Lebih teruk lagi, last penutup, yang mana bila mana kita kata mereka ni Bani Israel, keturunan Israel. Dan Israel tu siapa? Israel tu gelaran Nabi Yaqub alaihi salam. Kenapa Nabi Yaqub digelar Israel? Israel tu makna dia orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang kuat, yang tekun, yang kuat power, gagah. Jadi pada kita orang Islam, Nabi Yaqub digelar sebagai Israel, orang yang kuat sebab dia kuat dan tekun beribadah. Hamba yang kuat tekun beribadah kepada Tuhan. Tu sebab Nabi Yaqub digelar Israel. Adapun di kalangan orang Yahudi, mereka kata tak, moyang kami Nabi Yaqub digelar Israel sebab baginda seorang yang sangat kuat, gagah perkasa sampai boleh bergusti kalahkan Tuhan. Ni benda memang tanya orang Yahudi, dia orang akan akui. Dia orang kata pernah Tuhan tak nak lantik keturunan Nabi Yaqub jadi Nabi Bani Israel. Jadi Nabi Yaqub cabar Tuhan, jom kita bergusti. Kalau aku menang, keturunan aku semua kau kena sign semua jadi Nabi. Kalau tak apa, lantiklah keturunan lain jadi Nabi. Jadi mereka bergusti sepanjang malam sampai Tuhan tak tahan, tak apalah Yaqub, kau jadilah Nabi dan keturunan kau semua jadi Nabi, aku tak kacau. Jadi itu antara khurafat dan tahyul dan kepercayaan karut orang Yahudi terhadap Tuhan. Sebab tu mereka rasa kita cakap sorok-sorok, bisik-bisik sama-sama kita, Tuhan tak dengar sebagaimana manusia tidak mendengar. Itu baru kepercayaan mereka terhadap Tuhan dah teruk macam tu. Bayangkan macam mana kepercayaan mereka terhadap Nabi.
Terhadap para rasul dan terhadap orang biasa, mereka anggap Nabi Sulaiman ahli sihir, benda biasa pada mereka. Mereka anggap Nabi Lut telah minum arak lalu mabuk dan berzina dengan 2 anak perempuannya, setelah itu benda biasa bagi mereka. Mereka mendakwa Nabi Harun yang telah mengajak Bani Israel membuat patung anak lembu dan menyembah patung itu bersama mereka. Juga Allah bantah, Allah kata Nabi Harun tak buat kerja tu, As-Samiri yang telah mencipta membuat patung itu untuk mereka sembah bersama Bani Israel. Jadi itu yang kita akan lihat lagi, Allah akan jelaskan di kesinambungan ayat-ayat seterusnya nanti pada firman Allah ayat 78 dan seterusnya, wa minhum ummiyun. Allah jelaskan bagaimana dua tahap, 2 level orang Yahudi ni. Satu, para pendeta mereka dan orang awam mereka, dan apa kaitan dan hubungan antara mereka berdua ni. Itu yang kita akan jelaskan dan huraikan lagi di kesempatan lain yang akan datang nanti insya-Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada sikap-sikap buruk dan perangai buruk golongan al-Yahud ini, dan semoga Allah memberi kemenangan segera kepada orang Islam untuk menghapuskan orang-orang Yahudi yang memerangi Islam di Palestin dan di semua tempat. Dan apa yang baik daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita kongsikan sedikit sebanyak bermanfaat. Dan saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan, dan kalau terkasar bahasa, dan memadai dengan sekadar ini dahulu. Dan kita tangguhkan kuliah kita malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.